Dan inilah kita tengok sahabat bila mereka jadi khalifah, mereka concern betul dengan apa yang Nabi janji. Antaranya ialah kalau kita tengok Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dia semasa Nabi SAW berhijrah, dia kejar Nabi. Geng-geng muda ni, dia suka. Ada tawaran daripada Abu Lahab dengan Abu Jahal, Abu Sufyan and the gang. Kalau sesiapa dapat Muhammad, dapat tawaran. Unta berapa ratus ekor. Lalu Suraqah dia kejar Nabi SAW. Dan hadis cerita kisah itu disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih. Dan apabila dia sampai dekat, kaki kuda dia masuk ke dalam tanah. Allah selamatkan Nabi. Lalu dia takut. Suraqah takut. Dia tahu Nabi benar. Dia minta Nabi jamin dia supaya dia tidak diapa-apakan. Padahal Nabi ni dengan Abu Bakar dan Abdullah bin Uraiq yang bawa dia tak sampai lagi ke Madinah, tapi dia rasa Muhammad akan menang. Dia kata, bagilah jamin, janganlah apa-apakan saya. Nabi jamin. Bahkan Nabi kata, ka'anni bika suwair Kisra. Ka'anni bika labista suwair Kisra. Wahai Suraqah, aku rasa nampak macam kau pakai gelang Kisra, Maharaja Parsi. Dan riwayat dia kata Kisra bin Hurmuz. Kisra Maharaja Parsi tu. Ini satu benda yang mustahil bagi Arab. Orang Arab dengar nama Kisra, hebat. Mereka kerajaan kecil. Kisra Empire, seperti Rom. Macam saya janji tuan-tuan, tak apa, satu hari nanti kereta yang Obama pakai, saya bagi kat you. Macam tu lah. Padahal saya mari pun menumpang orang. Nabi pergi dalam keadaan dia pun, kalau logiknya, kalau tidak difikir di sudut iman, dia sendiri SAW, baginda sendiri SAW pun tak tahu lagi apa nak berlaku kat Madinah ni. Baru nak pergi tinggal negeri, migrate ke negeri orang. Tapi Nabi janji, bukan kata kalau satu hari nanti aku akan bagi kau berapa banyak tamar. Macam munasabah. Tapi nak bagi gelang yang Maharaja Parsi pakai kepada Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Perkara yang gangster besar di Mekah yang hantar tu pun tak boleh jamin lah. Gangster tu pun sendiri, Abu Sufyan, Abu Lahab semua. Kalau mereka lalu di mana-mana wilayah Rom dan Parsi, mereka juga akan bagi hadiah kepada, bukan maharaja, kepada gubernur-gubernur, raja-raja kecil yang berada di bawah empire yang besar. Bukan senang nak jumpa maharaja, nak jumpa emperor. So, bila Nabi janji, dia tak kata apa, tapi dia lihat kebenaran Nabi. Dia balik dan dia simpan. Suraqah masuk Islam kemudian. Rasulullah SAW wafat. Parsi tidak tumbang pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Parsi tak tumbang. Abu Bakar merintah 2 tahun lebih saja. 2 tahun 6 bulan Abu Bakar memerintah. Kemudian Umar bin Khattab naik memerintah. Pada zaman Umar bin Khattab, tentera Islam pergi merata. Sehingga tentera Islam berperang dengan Parsi di Iraq. Qadisiyah, yang dulu saya cerita tentang
Sa'ad bin Abi Waqqas yang dipilih oleh Nabi, oleh Umar untuk mengepalai peperangan. Umar sendiri bila tengok orang Islam tak boleh menang, dia sendiri nak pergi mengepalai peperangan. Sahabat kata jangan, kita pilih orang lain, orang yang Allah akan bagi kemenangan. Mereka pilih Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang Islam berperang dan Parsi akhirnya sampai kepada istana Maharaja Parsi. Apabila mereka melihat keindahan istana Maharaja Parsi, tentera Islam bertakbir, Allahu Akbar. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Allahu Akbar. Inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan. Dan benarlah janji Allah dan Rasul. Dibawa khazanah Parsi ke Madinah. Bukan saja khazanah Parsi, anak Maharaja Parsi, yang akhirnya dikawinkan dengan beberapa orang sahabat. Antara yang dibawa ialah gelang Maharaja Parsi. Umar memanggil Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Kata, inilah yang Rasulullah janji untukmu. Dan Suraqah dikatakan tangan dia banyak bulu sikit. Dia berbulu, riwayat kata. Dia pakai gelang Maharaja Parsi. Dia berjalan keliling Madinah. Umar kata, alhamdulillah, Allah yang telah merampas gelang Maharaja Parsi Kisra bin Hurmuz dan dipakaikan kepada Suraqah bin Malik al-Arabi. Suraqah bin Malik yang Arab. Kerana fadilat Islam. Kerana fadilat Islam. Orang Arab yang tidak pernah pun terbayang bukan untuk berperang dengan Parsi, bahkan menghadap muka orang Parsi, Maharaja Parsi. Akhirnya anak-anak Maharaja Parsi datang ke Madinah dibawa. Setelah sekian lama melakukan kezaliman, kerajaan mereka diruntuhkan dan gelang dan khazanah mereka dibawa ke Madinah dan diberikan kepada golongan fakir miskin di kalangan orang Islam sebagai harta rampasan perang. Dan Umar kagum kerana tak ada harta perang yang dibawa jauh daripada Parsi sehingga ke Madinah, yang hilang di tengah jalan diambil oleh kroni-kroni. Tak ada. Dia kagum. Dan bila Umar kagum, Ali kata, afafta ya amirul mu'minin, fa'afau la rata'ta la rata'u. Wahai amirul mu'minin, kerana engkau itu iffah, kerana engkau itu tidak mengambil yang haram, demikianlah sikap rakyatmu. Jika engkau bermewah-mewahan, mengambil apa yang bukan hakmu, dan demikian engkau akan dapati mereka juga. Afafta fa'afau, law rata'ta la rata'u. Dia menunaikan janji Nabi SAW. Maka mereka khulafa'ur Rasul. Mereka adalah pengganti-pengganti Rasul yang mengganti janji-janji yang telah dibuat oleh Nabi. Ini janji Nabi kepada Jabir yang dilaksanakan oleh Abu Bakar Siddiq. Selamat datang Tuan Syekh Amin Idris. Dan janji Nabi kepada Suraqah ditunaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.